banyak yang bertanya dalil, mana dalil? Ini pun berlaku sehari dua ni. Bagi saya, mereka yang ingin bertanya ke dalil itu tidak ada masalah. Boleh. Nak bertanya dalil bukan satu benda salah di sisi agama. Tetapi adakah kita ni berkelayakan dengan nak memahamikan dalil daripada dalil yang dinyatakan? Adakah kita mampu untuk kita nak mengambil hadis tanpa kita berpandu kepada mazhab? Maka kita kena melihat kepada betapa lemahnya kita pada zaman ini untuk nak memahamikan hadis. Kenapa? Yang pertama, saya nyatakan banyak sangat ilmu-ilmu hadis ini tidak hanya seperti mana kita belajar matan arba'in ataupun kita belajar dengan mana-mana kitab hadis yang mungkin kita menganggap hadis ni tak adalah susah sangat. Hadis ni kalau begini aku pun boleh nak meletakkan hukum. Ataupun kalau kebanyakan masyarakat kita sekarang ni suka mempelajari hadis, itu satu benda yang sangat bagus. Mempelajari hadis itu satu benda yang sangat bagus. Tetapi di sana kita kena melihat guru yang mengajarkan hadis bagi kita. Siapakah mereka yang mengajarkan hadis bagi kita ini? Adakah mereka itu berkelayakan untuk mengajarkan kita hadis ataupun tidak berkelayakan untuk mengajarkan kita hadis? Maka masalah mereka yang berkelayakan untuk mengajarkan hadis ini tidak hanya mereka memahami bahasa Arab. Tidak hanya begitu. Kalau kita kata mereka ni memahami bahasa Arab, mereka memahamikan hanya makna dia pun dah boleh untuk mengajarkan kita hadis. Oh, kalau begitu betapa ramainya guru-guru yang dapat mengajar hadis di tanah Arab. Jawabnya tidak semudah itu. Ilmu hadis ini perlu kita memahami kepada istilah-istilah dia. Apakah itu sahih, apakah itu maudhu', apakah itu dhaif, hasan li ghairihi dan sebagainya. Banyak masyarakat kita sekarang ini bila ditimbulkan satu-satu isu, banyak yang bertanya dalil, mana dalil? Ini pun berlaku sehari dua ni. Bagi saya, mereka yang ingin bertanya ke dalil itu tidak ada masalah. Boleh. Nak bertanya dalil bukan satu benda salah di sisi agama. Tetapi adakah kita ni berkelayakan dengan nak memahamikan dalil daripada dalil yang dinyatakan? Adakah kita mampu untuk memahami? Baik, katakanlah seseorang menyatakan hadis ni sahih. Sebelum kita nak tahu apa yang dikatakan hadis tu sahih ke, dhaif ke, adakah terlebih dahulu kita memahamikan apa itu sahih dan apa itu dhaif? Dan perlu juga kita fahami permasalahan hadis ini tidak hanyalah kita kata masalah hadis ini tidak hanya kita kata kita dah tahu sahih, dhaif, maka kita dah berkelayakan untuk memahamikan hadis. Tidak. Karena hadis ini pun banyak permasalahan-permasalahan. Baik, sebab itu masalah di antara berlakunya permasalahan ijtihad di antara puak-puak mujtahid. Kenapa berlaku bersalahan ijtihad di kalangan mujtahid? Di antara sebab faktornya kerana mereka memahami dalil itu, nas itu dengan cara kefahaman mereka sendiri. Maksudnya dengan ilmu pemahaman mereka dari sudut konteks yang berlainan. Kerana itu berlakunya perbezaan pendapat antara mazhab Maliki, mazhab Syafi'i bukan kerana mereka tidak berpandu kepada dalil, tidak berpandu pada dalil, bahkan mereka semua berpandu pada dalil. Cuma yang berlaku permasalahannya di antaranya bersalahan mereka pada ayat Al-Quran. Permasalahan seperti masalah ihdad, masalah bagi perempuan. Mesti mereka tu salah satu quru.
Maka quru' di sini berlaku perbezaan pendapat. Adakah quru' di sini dengan makna haid ataupun adakah quru' di sini dengan makna suci? Begitu jugalah ada berlaku khilaf mereka, kefahaman mereka terhadap hadis. Ada juga berlaku kerana permasalahan qiyas. Bersalahan pendapat mereka tu kerana pendapat mereka tu bersalahan pada permasalahan qiyas. Jadi itu semua akan diterangkan lebih lanjutlah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kalau kita boleh baca kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, Syekh Abdul Qadir akan menghuraikan satu persatu kepada kita. Cuma secara pastinya kita kata di zaman kita ni, yang mana kita ni bersibuk dengan dunia lebih banyak daripada kita bersibuk dengan akhirat, maka kalau begitulah keadaan kita, maka kita ni bukan orang yang berkelayakan untuk bertanya manakah dalil, apakah dalil tidak. Kenapa? Kerana kita tidak masuk kepada medan ilmu itu sendiri. Mereka yang berkelayakan untuk bertanya dalil dan sebagainya itu, mereka yang masuk pada medan tersebut. Maka mereka bolehlah untuk mendalaminya dan kefahaman mereka itu akan benar dan soalan mereka itu layak. Adapun kalau kita sibuk sehari-hari kita ni dengan pekerjaan dunia, kemudian urusan akhirat kita ni hanya pada waktu mana? Pada waktu maghrib saja katakanlah. Kita saat ni tu mendengar kuliah-kuliah agama pada waktu maghrib. Itu pun berkebetulan kerana kita ni pecing dah. Berkebetulan kita pecing ataupun kita ni dah tak bekerja dah. Jadi maksud katanya kita bagikan masa kita tu dengan masa yang sangat sedikit. Kemudian kita nak dakwa diri kita saat ni tu dapat memahamikan Al-Quran dan hadis. Kita tak perlu dah untuk nak memahamikan ulama, huraian ulama, tak perlu dah. Maka itu kita katakan sangat-sangat salah. Mereka yang layak pada bidang ini, mereka yang mana begitu banyak masa mereka berikan untuk memahami agama. Baik. Begitu jugalah dengan apa tadi? Dengan perkataan setengah daripada perkataan mereka yang berkata bahawasanya kita ni nak ikut ulama ke nak ikut Al-Quran dan hadis. Ada juga yang kata kita ni nak ikut Al-Quran hadis ke nak ikut ulama. Maka kita katakan masalah mengikut Al-Quran ataupun mengikut hadis, kita jawab masalah adakah ulama ini tidak mengikut Al-Quran dan hadis? Itu soalannya. Adakah adakah ulama ini tidak mengikut Al-Quran dan hadis? Maka kita jawab, ulama lah yang memahamikan Al-Quran dan hadisnya sebenarnya dan mereka lah yang memberikan kita kefahamannya sebenar berkaitan dengan hadis tadi. Maka secara kesimpulannya kita mesti mengikut kepada ulama yang memahami sebenarnya berkaitan Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam.